Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji untuk bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Jadi pada hari ini kita akan tengoklah beberapa soalan dalam modul PBD yang awak dah pun jawab sebelum ni. Okey. Semua soalan dalam ni awak sebenarnya dah pun belajar bersama dengan cikgu awak dulu. Sepatutnya awak bolehlah jawab. Kita akan tengoklah yang mana yang awak berjawab dan yang mana yang awak tak faham supaya kita boleh bincang dan saya boleh terangkan apa sebenarnya yang awak tak faham. Okey? Jadi untuk soalan 1A, kita tengok yang ni hanyalah asas ya dalam bab ni. Nyatakan sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus berdasarkan sudut theta dalam setiap segitiga bersudut tegak. Okey, jadi L and M ni adalah segitiga bersudut tegak. Jadi sisi bertentangan dekat sini, macam mana awak nak awak nak tengok sisi bertentangan dalam ni. Okey, tengok theta ni, tengok sudut awak. Okey. Bila lukis garisan dia ke sini, ni dia bertentangan. Bertentangan, dia duduk di depan dia ni kan. Ni adalah sisi yang bertentangan. Okey, manakala untuk sisi bersebelahan, cara untuk awak cam dia adalah dia mesti duduk dekat sudut 90 darjah. Jadi sebab awak dah pun tahu sisi bertentangan, jadi awak akan tahulah yang sebelah sini adalah sisi bersebelahan. Dan yang yang paling panjang adalah sisi hipotenus. Jadi jawapan untuk awak akan dapat sisi bertentangan ialah LM. Dan sisi bersebelahan ialah NM. Kemudian untuk hipotenus awak akan dapat NL. Okey. Sama seperti soalan B. Okey, sisi bertentangan awak akan dapat UV. Sisi bertentangan awak akan dapat UV. Ni kan, sisi bertentangan awak akan dapat UV. Kemudian sisi bersebelahan awak tengok sini. Ni adalah sisi bertentangan. Jadi maksudnya ni adalah sisi bersebelahan. Walaupun dia terbalik macam mana sekalipun, awak akan dapat cam dia sebenarnya. Okey. Sisi bersebelahannya adalah VW dan hipotenus adalah UW. Okey. Untuk soalan yang kedua, cari nilai sin theta, cos theta dan tangent theta bagi rajah di bawah. Untuk soalan sin theta, cos theta dan tangent theta, ingat balik formula-formula dia. Sin theta sama dengan bertentangan. Sorry, saya tulis ni awak kena baca kan. Sebabnya saya punya ni, saya kekok sikit. Bertentangan dengan hypo. Dia mestilah per dengan hypo. Okey, mesti per dengan hypotenus. Okey. Okey. Kalau untuk cos theta sama dengan sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan kita bahagi dengan hipotenus. Okey. Kalau untuk tangent theta sama dengan bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Ni adalah formula-formula dia lah. Awak boleh tengok balik dalam buku. Dan benda ni pun awak boleh awak boleh hafal kan. Kalau saya belajar Syah Tua.
Tapi sebab awak belajar bahasa Melayu, mungkin adalah formula yang awak hafal sendiri. Okey? Apa pun formula dia, sama je. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke sama je. Okey? Jadi untuk sin theta, sin theta bertentangan adalah sini adalah 15. Kan? Ni kan 15. Hipotenus dia adalah 17. Jawapan awak akan dapat adalah 15/17. Cos theta pula adalah bersebelahan. Bersebelah ni 8. Ni duduk dalam semut samu ni. 8 per dengan hipotenus. Hipotenus awak 17. So awak akan dapat 8/17. Okey. Tahu kan? Ni hipotenus. Okey. Ni adalah bertentangan. Jadi yang tu adalah bersebelahan. Saya dah tulis pun sebabnya dah penuh dah. Awak tahu dah tu. Okey. Okey, jadi tanya theta awak akan dapat 15/8. Okey, untuk cari nilai cos theta bagi darjah di bawah, ditulis soalan dia cari nilai cos theta. Tapi sebenarnya dia nak suruh cari semua lah. Sini sebab dia bagi juga sini kan. Jadi untuk cari semua, awak kena carilah nilai QR. Okey, QR ni saya tersilap tulis dah. Siap ni. Sebenarnya awak kena cari sendirilah. Nilai QR tu. Cara cari dia, awak guna formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, jadi A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ni, mana-mana nilai selain hipotenus. Selain, okey. C kuasa 2 tu baru awak kena bubuh nilai hipotenus. Jadi kalau awak nak cari A boleh, B pun boleh. Kalau macam keadaan ni lah, soalan ni, okey. Jadi di sini saya nak cari nilai A. Tak kisahlah sisi dia bersebelahan ke, sisi dia bertentangan ke, dia antara nilai A dengan B ni. Okey. Jadi yang ni saya nak cari nilai A. Bila saya cari nilai A, saya masukkan 5 cm ni sebagai B. 5 kuasa 2, A kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Okey. Jadi saya pun kira. Bila saya kira, saya akan dapat A kuasa 2 sama dengan 144. Bila saya punca kuasa 144, saya akan dapat 12. Saya dapatlah 12 kat sini. Sin theta kita, bila kita dapat nilai dia 12, okey, tak ada masalah. Sin theta adalah pertentangan per dengan hipotenus. Okey, bertentangan. Saya suka tau bila saya dapat soalan segitiga ni, saya terus tanda mana satu nilai bertentangan. Supaya bila saya tahu nilai bertentangan tu, saya akan tahu terus nilai mana hipotenus, nilai mana bersebelahan. Jadi awak dah dapat pun nilai bertentangan awak adalah 5, hipotenus awak adalah 13. Jadi awak akan dapatlah nilai cos awak 12/13. Nilai tangent awak adalah 5/12. Mudah je. Untuk soalan 3, dia bagi awak satu gambar ajas ni kan. Dia suruh awak cari nilai cos theta. Jadi di sini awak dah ada beberapa, awak ada dua segitiga sudut tegak. Jadi awak hanya perlu carilah nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang tak ada. Okey berpandukan nilai-nilai yang dah ada. Sebagai contoh, kita tengok saat ni kan, kita tengok yang sebelah sini kan. Sebelah sini. Sebab ni dia dah bagi gini kan. Okey. Dia bagi nilai hipotenus dia 10. Nilai sini dia adalah 6. Dan dia tak bagi nilai QT dan dia bagi nilai TS dia adalah 3 cm. Jadi kita nak cari nilai QT ni. Sebabnya, apa saya tak cari dekat segitiga yang sebelah kiri ni? Sebab yang ni dia cuma hanya ada satu nilai sahaja. Sedangkan untuk segitiga sebelah kanan ni dia ada dua nilai dan kita hanya perlu cari satu nilai sahaja. Menggunakan formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, awak buat dulu untuk segitiga yang sebelah kanan ni. Okey. Sini juga saya nak cari nilai A kuasa 2. Okey. Jadi saya pun cari 6 kuasa 2 sama A tambah A kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2.
A kuasa 2 tambah 36 sama dengan 100. A kuasa 2 sama dengan 100 tolak 36. A kuasa 2 sama dengan 64. Bila kita punca kuasa 64, kita akan dapat 8. Sebelum awak tulis 8 tu, QT ni bukan 8 tau. Yang 8 tu adalah straight. Daripada sini ke sini. Sini straight ni. Straight ni adalah nilai dia adalah 8. Tapi awak tahu dah sini adalah 3 cm. Jadi nilai QT adalah 8 tolak 3. Awak akan dapat 5 cm dekat QT. Bila awak dah tahu QT, awak pun dapatlah tengok. Sebab awak nak cari tu nilai sebelah sini kan. Theta duduk sebelah sini. Jadi awak pun dah dapat nilai bertentangan. Awak dah pun dapat nilai bersebelahan. Jadi awak tak ada nilai hipotenus. Tapi disebabkan oleh sifar cos theta. Okey, cos theta. Nilai cos theta ni sifar cos theta diguna bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Okey. Bagi dengan hipotenus. Jadi sini awak dah ada pun nilai bersebelahan, tapi awak tak ada nilai hipotenus. Jadi awak kena cari dulu nilai hipotenus. Cara untuk cari nilai hipotenus pun sama. Guna je formula ni. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Hipotenus, ingat hipotenus adalah C. 144 tambah 25 hasil daripada atas ni sama dengan C kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan 169. Bila awak nak cari C, di sini, ni adalah C. C sama dengan punca kuasa 169 sama dengan 13. Awak akan dapat nilai dia adalah 13 lah di sini ni. Sini adalah 13. Bila dapat sini 13, awak dapatlah cos theta sama dengan bersebelahan dia adalah 12. Hipotenus dia adalah 13. 12 per 13. Okey. Soalan seterusnya adalah diberi sin theta sama dengan P per Q. Ungkapkan cos theta dan tangent theta dalam sebutan P dan Q. Okey, ingat balik formula yang awak pernah belajar dulu. Tangent theta sama dengan sin theta per dengan cos theta. Awak bandingkan dengan dia bagi ni, sin theta sama dengan P per Q. Jadi kita nak suruh biar sin theta ni duduk sini supaya kita dapat tahu nilai P dan Q ni kan. Okay. Jadi sin theta sama dengan tangent theta per dengan cos theta. Tangent theta sama juga dengan P, cos theta sama dengan Q. Jadi bila ungkapkan cos theta dan tangent theta dalam sebutan P dan Q, awak akan dapat tangent theta sama dengan Q sin theta. Cos theta sama dengan sin theta per P. Kalau awak jawab tangent theta sama dengan P, cos theta sama dengan Q, salah. Okey, salah. Awak kena jawab gini, baru betul. Okey, seterusnya adalah nilai seterusnya adalah soalan C. Maaf, okey. Jadi yang ni untuk soalan ni awak dah pun belajar macam ada sudut-sudut tertentu kan. Sudut 45 darjah, 90 darjah, 30 darjah. Okey. Ni sebenarnya berdasarkan graf. Kalau awak ingatlah awak belajar graf tangent, graf sin, graf cos kan. Awak dah belajar dah. Jadi berdasarkan graf tu awak akan dapatlah nilai-nilai dia. Jadi di sini tangent 45 tu adalah 1. Sin 30 adalah 0.5. Jadi bila awak darab 2 darab 1 tambah 0.5 awak akan dapat 2.5. Sekiranya awak tak ingat, awak boleh je tekan kalkulator. Tak ada masalah. Okey? Sama juga yang kat bawah ni. Bila cos 30, awak akan dapat 0.866. Sin 60 pun awak akan dapat 0.866. Okey, bila awak darab 3 darab 0.866, awak akan dapat 2.598. Tolak dengan 0.866, awak akan dapat 1.732. Mudah je. Jangan takut tengok soalan. Okey? Takut pada Tuhan je.
Seterusnya adalah 4A. Okey, yang ni secara senang adalah guna kalkulator ni kan. Disuruh guna kalkulator. Senang je lah. Awak nak guna kalkulator saintifik awak tu, mula-mula sekali, untuk kira awak tekan shift. Ada button shift. Lepas awak tekan shift, awak tekan. Macam kat sini dia nak tangent. Awak tekan tangent. Tekan tangent. Lepas awak tekan tangent, awak akan dapat dekat dia punya skrin dia tu, dia tulis gini. Ni sebenarnya nama dia dalam bahasa Inggeris adalah inverse tangent. Kalau nama dalam bahasa Melayu dia ialah tangent berbalik ataupun gitulah, lebih kurang dengan nama dia. Yang negatif 1 ni. Nanti saya tengok balik, saya bagi tahu balik apa nama sebenar dia ni. Saya tak ingat sebab saya belajar bahasa Inggeris dulu. Okey. Lepas awak dah dapat tangent negatif 1, inverse tangent ni, okey, tangent negatif 1 ni, awak tulis 1.457. Okey, bila awak dah tulis nombor ni, awak pun tekan dah tanda sama dengan tu, awak akan dapatlah X sama dengan 55.54. Okey. Cara yang sama untuk soalan B, cumanya tangent tadi tu tan tu awak tekanlah cos. Kalau cos dalam kalkulator tu dia buat bahasa Inggeris kan, dia guna COS. Dia guna COS. Awak tekan cos. Shift cos, apa tu? Awak tekan nombor. Awak akan dapat 80.68. Okey. Soalan yang kelima, dalam rajah di bawah PQR ialah garis lurus. PQR ialah garis lurus. Dia bagi cos X sama dengan 15/17. Cos X, ingat balik formula cos X. Cos X ni cos theta lah kan, samalah. Sama dengan, berapa? Bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Okey. Jadi sini bersebelahan, dia kata 15. Ni kan di X kan. Sini maksudnya 15. Hipotenus dia adalah 17. 21 tolak 15, awak akan dapatlah nilai di sini. Okey, awak akan dapat 15 sini, awak akan dapat 6 cm dekat PQ. Okey, settle yang ni. Sekarang nak cari tangent X. Okey, untuk tangent X. Tangent X, awak kena ada nilai bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Tak tahulah awak faham ke sebenarnya tulisan saya ni. Tulisan saya ni biasalah. Tulisan saya comel kalau kita boleh tulis comel. Saya kekok sikit pakai alat ni. Okey. Jadi untuk awak tahu untuk tangent X ni bertentangan, tak tahu nilai bertentangan ni berapa. Cuma tahu nilai bersebelahan dia adalah 15. Jadi kena cari dulu nilai bertentangan ni. Nilai bertentangan ni kena cari dulu. Cara nak cari dia, gunalah tadi formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Awak dah pun tahu nilai bersebelahan dia ni 15 dan nilai hipotenus ada 17. Okey, awak kira, awak akan dapat jawapan dia adalah 8. Jadi nilai dekat sini adalah 8. Bila dah dapatlah tangent X. Okey, bila awak dah dapat situ, awak pun sepatutnya automatik boleh dapatlah PS ni. Okey. Kalau awak perasan, okey, saya sapu this one supaya awak nampak jelas sikit sebab dia dah sepuh-sepuh kan, dia dah kan. Okey. Sebab ni awak dah tahu pun sebenarnya formula ni. Okey. Untuk ni, okey. Sebenarnya kalau awak perasan, awak pernah mesti kalau ni adalah asah lah kiranya. Bila awak nak segitiga kan, 5, 3, 4. Ni adalah
trigonometri paling asas sekali. Maksud asas maksudnya kalau segitiga tegak gini ni adalah asas dia. Hipotenus dia 5, dia ada 4 dan 3 sisi. Ni lah sebelah dan bertentangan dia ni kan. Okey. Untuk sini, kalau puasan ni adalah macam gandaan. Daripada 4 jadi 8, daripada 5 jadi 10, 3 jadi 6. Sebab itulah tadi saya boleh congok terus. Bila saya dapat sini 8, saya dapat nilai sini 10. Tetapi sekiranya awak rasa tak ingat, awak macam rasa confused, awak boleh guna ni kan. Guna A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, lepas awak dah dapat semua tu, awak boleh kira. Maksudnya tanjent X awak adalah 8/15. Guna formula bertentangan bahagi bersebelahan. Untuk sin juga awak gunalah formula sin, awak akan dapat 6/10. Sama juga dengan 3/5. Ingat balik formula sin. Ya. Formula sin ingat balik. Sin X sama dengan bertentangan bagi dengan hipotenus. Hipotenus, okey? Awak dapatlah 6/10. Okey. Yang seterusnya adalah untuk yang ni, diberi tangent X sama dengan 1. Dia bagi ni adalah satu gambar rajah PQR dan TSQ ialah garis lurus. Okey. Jadi yang pertama sekali dia dah bagi tangent X sama dengan 1. Tangent X. Ingat balik formula tangent X. Tangent theta, tangent X samalah. Tangent kan. Tangent sama dengan bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Okey. Bila awak dah dapat sini, so dapatlah kan. Okey. Tangent X sama dengan 1. Sebab 1 maksudnya samalah dengan 8 bahagi 8. Ni sebenarnya soalan yang dia nak macam trik awak lah benarnya. Soalan dia awak fikir. Kan? 8 bahagi 8 sama dengan 1. Maksudnya nilai SQ ni sebenarnya adalah 8. Okey. Bila awak dah dapat yang tu, awak kenalah kira nilai PQ. Sebab awak dah pun dapat nilai TQ. Okey, TQ awak adalah 12 kan. 12. Awak dah dapat hipotenus ni adalah 15. Jadi bila awak kira, awak akan dapatlah nilai PQ adalah 9. Bolehlah cari nilai cos Y. Cos Y adalah 9/15. Ingat balik sifar cos Y. Cos Y sama dengan bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Bersebelahan adalah 9, hipotenus adalah 15. Bila kecilkan awak akan dapat 3/5. Untuk tangent Y pula, tangent bertentangan adalah 12 bahagi dengan 9. Okey, dapat 3 jawapan dia. Okey. Soalan yang terakhir. Okey, untuk soalan bila tubik soalan ni kan, bila keluar soalan ni berbentuk rajah gini, awak conteng. Jangan tak conteng, okey? Baca lepas tu conteng. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan seorang budak dan sebatang tiang bendera. Diberi sudut dongak puncak tiang dari budak itu ialah 27 darjah. 27 darjah. Hitung tinggi dalam meter tiang bendera. Okey. Ingat dia nak dalam meter. Dia nak tinggi tiang bendera. Yang pertama sekali, bila awak nak kira ni kan, sudut dongak ni kan. Macam mana nak kira sudut dongak ni? Jadi awak lukis garisan ni. Sebab kita dongak ni kita tengok daripada mata kita. Jadi kita tengok daripada paras mata dia kan. Paras mata dia. Jadi kita akan dapat 20. Okey. Sebab saya lupa. Awak tulis balik atas ni kan 5 meter. Sama je lah dengan bawah ni. Tapi kenapa saya suruh tulis balik? Supaya awak akan nampak sebenarnya ni adalah bentuk segitiga sudut tegak. Okey.
Seterusnya awak akan tulis sini 27 darjah. 27 darjah lah dia punya sudut dongak ke arah tiang bendera ni kan. Okey. Daripada sini awak dah pun dapat nilai nilai sudut awak dah ada. Nilai ni pun awak dah ada. Jadi daripada sini ni apa formula yang awak boleh guna untuk awak kira. Awak nak kira yang ni. Awak bukan nak kira tiang bendera lagi ni. Awak nak kira ni je dulu ni. Nak kira yang awak dah tahu. Ni kan. Nak kira kat sini. Kat sini je awak nak kira. Okey. Untuk memudahkan awak faham, saya tandakan yang kita nak cari ni dengan tanda X. Jadi awak dah ada pun ni semua ni, nilai ni, awak nak cari X ni kan. Dan awak fikir antara sin, cos dengan tan, yang mana yang dia ada, maksudnya kita boleh guna ketiga-tiga maklumat ni untuk kita cari X. Okey. Bila awak fikir-fikir, awak akan dapat tangent. Okey, guna formula tangent. Tangent 27 darjah sama dengan X per 5. Berapa guna X per 5? Ingat balik. Tangent theta sama dengan bertentangan bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Okey. Okey. Jadi awak akan dapatlah bertentangan dia adalah 20. Bertentangan dia adalah X. Bersebelahan dia adalah 5. Bila kira ya, awak kira, awak dapatlah 5 darab dengan tangent 27, awak akan dapat 2.55. Bermaksud X awak adalah 2.55 meter. Okey, awak dah pun dapat nilai yang kita cari kan. Dan kita pun dah pun sebenarnya tahu nilai bawah ni iaitu nilai tinggi budak ni lah. Ni mungkin 10 cm ni mungkin budak ni sekolah rendah lah kot. Okey. Jadi kita nak tambah lah. Nak tambah supaya kita dapat keseluruhan tinggi tiang bendera ni. Okey. Jadi sebabnya ni meter, ni sentimeter. Jadi tukar dulu sentimeter ni kepada meter lah. Sebab kita nak dalam meter kan. Okay, kita tukar 110 cm kepada meter. Bila tukar kita bahagi. Okay, bila bahagi kita dapat 0.11 meter. Okay, jadi tinggi tiang bendera ni aku tambah 2.55 meter. Tambah dengan 0.11 meter. Awak akan dapat 2.66 meter dekat situlah kan. Sebenarnya nilai ni adalah 2.66 meter. Itu sahaja. Mudah sahaja. Tak ada yang susah pun. Awak kena ni lah, kena pandai tengok Maksudnya awak cuma perlu ingat, okey, awak cuma perlu ingat formula tangent theta, formula cos theta, formula sin theta dan formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Tu je. Nampak tak saya hanya ulang tu je. Formula yang awak perlu tahu dalam bab ni. Senang. Simple je. Kemudian awak tahu dah tu yang tadi tangent theta sama dengan sin theta per dengan cos theta. Yang tu jarang lah. Tapi adalah biasanya untuk dia untuk dia suruh awak ungkapkan, buktikan soalan dia gitu. Okey. Dan sedikit pesanan lah. Pesanan saya, sekiranya awak ada sebarang soalan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan sebentar tadi, awak rasa macam tak faham lah cikgu, apa cikgu ni ataupun ada masalah, ada apa-apa yang awak rasa tak puas hati. Tak puas hati tu macam dok lah sebab awak semua baik kan. Kalau awak rasa macam cikgu saya rasa jawapan saya betul lah, jawapan cikgu salah, gitu tak? Okey. Awak snap gambar yang awak nak tanya tu. Okey. Awak snap gambar, awak hantar ke saya. Awak tulis soalan awak. Soalan apa yang awak nak tanya. Okey.
kalau boleh tolong bagilah gambar soalan tu kan. Sebab kalau dia cuma tanya saya, cikgu saya nak tanya nombor katakanlah 2A1. Bila awak tanya gitu, sebabnya ada kemungkinan saya mungkin tak berada di rumah, ataupun mungkin masa tu saya ada hal lain, saya berada di tempat lain ke. Jadi mungkin modul tu tak ada dengan saya. Jadi saya tak boleh nak balas secepat mungkin lah ke awak. Kalau awak tak hantar ke saya gambar. Tapi kalau awak hantar saya gambar, saya boleh tengok gambar tu dan saya boleh balas secepat mungkin lah kepada awak. Okay, saya pun tak nak awak tertunggu-tunggu kan. Awak pun nak buat kerja sekolah lain pula. Okay. Jadi gitulah. Jangan malu bertanya, nanti sesat jalan. Yang ni penting. Yang ni saya pun belajar daripada pengalaman saya lepas-lepas. Jangan malu bertanya. Okay? Yang diharapkan juga untuk kelas akan datang, tolong buat bab 6. Buat siap-siap. Okay? Supaya kita boleh mula kelas awal. Okay. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti pada kelas yang akan datang. Dan tolong jangan lupa isi kehadiran awak dalam Google Form. Okay, bye-bye.